Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama saya Fatin Nur Afikah binti Musa dari unit BM5 PPI SMP ambilan Jun 2022. Saya merupakan pelajar dari Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail. Hari ini saya akan menerangkan dan mengupas satu topik yang cukup menarik dan mudah untuk difahami, iaitu kata adjektif. Saya melaksanakan bahan bantu mengajar ini di bawah bimbingan pensyarah yang cukup dihormati, iaitu Puan Najwa binti Muhammad Tani. Baiklah, mari kita pergi kepada mauduk perbincangan utama kita, iaitu kata adjektif. Sebelum itu, apakah yang dimaksudkan sebagai kata adjektif? Kata adjektif juga dikenali sebagai kata sifat. Kata adjektif merupakan perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. Kata adjektif boleh terdiri daripada hanya satu kata adjektif atau kata adjektif bersama kata penguat, yakni amat, sangat ataupun terlalu. Maksudnya di sini, kata adjektif tu dia boleh berdiri sendiri ataupun dia boleh berdiri bersama-sama dengan kata penguat di hadapan kata adjektif itu. Contoh kata penguat yang cukup sinonim dengan kita iaitu amat, sangat ataupun terlalu. Jadi, senang cerita kata adjektif ni dia boleh berdiri dengan dua cara. Secara bersendirian ataupun bersama-sama dengan kata penguat. Dalam ayat, kata adjektif berfungsi menerangkan keadaan ataupun sifat bagi sesuatu kata nama atau frasa nama. Ini bererti kata adjektif ni peranan dia untuk menerangkan keadaan atau sifat bagi frasa nama yang berada di hadapannya. Baiklah, mari kita lihat jenis-jenis kata adjektif. Terdapat 9 jenis kata adjektif. Ya, memang cukup banyak kata adjektif. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama ialah kata adjektif sifatan ataupun keadaan. Yang kedua, kata adjektif warna. Ketiga, kata adjektif ukuran. Keempat, kata adjektif bentuk. Kata adjektif waktu. Kata adjektif jarak. Kata adjektif cara. Kata adjektif perasaan ataupun kata adjektif panca indera. Secara keseluruhannya, kata adjektif ada 9 yang perlu kita ketahui, kenal dan ingat. Baiklah, kita pergi kepada kata adjektif yang pertama, iaitu kata adjektif sifatan ataupun keadaan. Kata adjektif ini merujuk perkataan yang memberi sifatan ataupun keadaan sebagai unsur keterangan. Maksudnya, kata adjektif ni dia rujuk kepada sifat atau keadaan bagi sesuatu sebagai unsur keterangan. Mari kita lihat contoh supaya kita lebih faham apakah yang dimaksudkan sebagai kata adjektif sifatan ataupun keadaan. Contoh yang kita boleh lihat di sini ialah baik. Baik sama ada sifat baik ataupun keadaan baik. Contoh kedua, cerdik. Ketiga, lemah, jahat dan berani. Kelima-lima ini merujuk kepada sifat ataupun keadaan. Okey, kita boleh lihat juga kepada contoh ayat-ayat yang mudah yang boleh kita bina daripada kata adjektif jenis sifatan dan keadaan. Yang pertama, pelajar yang rajin akan berjaya dalam hidupnya. Kata sifatan ataupun kata adjektif ialah rajin bagi perkataan tersebut. Ayat yang kedua, pegawai tentera itu sungguh berani. Kata sifatan ataupun keadaan dia ialah berani. Dalam ayat ini, ia ditambah dengan kata penguat iaitu sungguh. Jadi ayat ini dia ada kata penguat dan kata adjektif. Seperti mana yang telah dikatakan sebentar tadi, kata adjektif dia boleh berdiri sendiri ataupun bersama-sama dengan kata penguat. Dalam ayat ini ialah sungguh sebagai kata
penguat. Baiklah, ayat yang ketiga, model itu sungguh cantik. Kata adjektif sifatan ataupun keadaan dia ialah cantik. Baiklah, kita pergi kepada kata adjektif yang seterusnya, iaitu kata adjektif warna. Apakah itu kata adjektif warna? Kata adjektif warna merujuk perkataan yang membawa pengertian warna sebagai unsur keterangan. Maksudnya di sini, kata adjektif jenis ini, dia merujuk kepada warna. Secara generalnya, masih ramai di kalangan kita yang tidak mengetahui warna-warna yang ada di atas muka bumi ini. Jadi, mari kita lihat video ini untuk kita kenal pasti dan pelajari warna-warna yang asas yang mudah untuk kita ketahui. Mari kita lihat video ini. Merah, hijau, jingga, biru, kuning, ungu, merah, jambu, coklat, hitam, putih, kelabu, warna-warna kelilingku. Merah, hijau, jingga, biru, kuning, ungu, merah, jambu, coklat, hitam, putih, kelabu, semua warna kini ku tahu. Okey, kita dah mengetahui warna-warna yang ada. Contoh hijau, biru, jingga dan sebagainya. Jadi, setelah kita mengetahui warna-warna yang ada, kita boleh bina ayat-ayat yang mudah dan ringkas. Mari kita lihat contoh yang pertama, iaitu warna kuning merupakan warna diraja. Dalam ayat ini, kuning ialah kata adjektif warna yang ingin diketengahkan sebagai warna diraja. Ayat yang kedua, baju merah itu kepunyaanku. Di mana kata adjektif warnanya? Merah. Merah itu merujuk pada kata adjektif warna. Seterusnya, kita pergi kepada kata adjektif ukuran. Kata adjektif ukuran merupakan perkataan yang menerangkan sesuatu ukuran. Apa itu ukuran? Mari kita lihat contoh-contoh ukuran yang ada supaya kita lebih faham apakah yang dimaksudkan sebagai kata adjektif ukuran. Contoh yang pertama ialah kecil. Contoh benda ini. Kita nampak dia kecil. Yang kedua ialah tebal. Kebiasaannya merujuk kepada buku. Contohnya di sini, tebal. Yang ketiga ialah panjang. Panjang. Kita nampak pensel ni panjang. Okey. Yang ketiga ialah tinggi. Kita boleh rujuk juga sebagai bangunan. Bangunan kebiasaannya adalah tinggi-tinggi. Daripada perkataan-perkataan ini, kita dapat bina satu ayat yang menggunakan kata adjektif ukuran. Contoh ayat yang pertama, buku teks itu sangat tebal untuk dibaca. Agak-agak di mana kata adjektif ukurannya? Ya, betul. Tebal. Tebal ialah kata adjektif ukuran yang mana di hadapannya terdapat kata penguat. Yang kedua ialah pokok kelapa itu sungguh tinggi untuk dipanjat. Kata adjektifnya ialah tinggi. Tinggi yang merujuk pokok kelapa itu. Di sini juga terdapat kata penguat iaitu sungguh. Seterusnya, kita pergi kepada kata adjektif bentuk. Kata adjektif bentuk digunakan untuk menerangkan rupa ataupun bentuk sesuatu benda. Ini bererti kata adjektif jenis ini hanya digunakan bila kita nak terangkan bentuk ataupun rupa sesuatu. Baiklah, sememangnya kadang-kadang ada di kalangan kita yang tidak mengetahui bentuk-bentuk yang ada. Jadi, mari kita lihat video Didi and Friend untuk kita belajar dan mengetahui bentuk-bentuk yang ada di sekeliling kita. Jom kita saksikan. Ini bentuk segitiga, segitiga. Ini bentuk segitiga, bentuk segitiga. Ini segi empat tepat, empat tepat. Ini segi empat tepat, segi empat tepat. Ini bentuk bulat, bentuk bulat. Ini bentuk bulat.
secara langsung mengenali bentuk-bentuk yang sebenarnya ada sahaja di sekeliling kita. Contoh segi empat tepat, segitiga, bulat, lekuk dan sebagainya. Hasilnya, kita dapat membina satu ayat yang menggunakan kata adjektif bentuk. Contoh, bola rugby itu berbentuk lonjong. Mana satu agak-agaknya kata adjektif bentuk? Ya, betul. Lonjong ialah kata adjektif bentuk. Okey. Yang kedua, pinggan bulat itu digunakan ayah untuk menjamu selera. Bulat itu adalah kata adjektif bentuk. Seterusnya, kita pergi kepada kata adjektif waktu. Waktu kita kaitkan dengan masa. Jadi, kata adjektif waktu ialah jenis perkataan yang membawa pengertian konsep masa sebagai unsur keterangan. Contoh kata adjektif waktu, lampau, segera, cepat, awal, lambat dan sebagainya. Contoh ayat yang boleh kita bina. Yang pertama, usah dikenang waktu yang lampau. Mana kata adjektif waktunya? Lampau. Lampau tu maksudnya terdahulu. Okey, ayat yang kedua, jam dinding itu lambat setengah jam. Lambat ialah kata adjektif waktu. Mari kita lihat kata adjektif jarak pula. Kata adjektif jarak merujuk jenis perkataan yang membawa pengertian konsep ruang antara dua bentuk ataupun keadaan sebagai penerang kata nama. Agak memeningkan, mungkin kita tak faham. Jadi, mari kita lihat contoh kata adjektif jarak supaya kita dapat memahami dengan lebih mendalam kata adjektif jarak ni merujuk kepada apa. Contohnya ialah jauh ataupun hampir. Jarak, jauh ataupun hampir. Kita boleh juga letak dekat. Contoh ayat, rumah Karim paling hampir dengan sekolah. Jadi kata adjektif jaraknya ialah hampir. Yang kedua, rumah yang ingin dituju itu sungguh jauh. Mana agak-agaknya kata adjektif jarak? Betul, jauh ialah kata adjektif jarak. Kita pergi kepada kata adjektif yang ketujuh, iaitu kata adjektif cara. Kata adjektif cara merujuk jenis perkataan yang membawa pengertian keadaan, kelakuan ataupun ragam sebagai penerang kata nama. Contohnya gopoh, deras ataupun lambat. Jadinya kata adjektif cara ni dia merujuk kepada kelakuan ataupun ragam sebagai penerang kata nama. Contoh ayat yang kita boleh lihat ialah gerak-gerinya terlalu perlahan. Mana kata adjektif caranya? Perlahan. Ayat yang kedua, pengaliran air sungai itu sungguh deras. Mana agak-agaknya kata adjektif caranya? Deras. Yang mana dihimpun bersama-sama kata penguat iaitu sungguh. Jadi pengaliran air sungai itu sungguh deras. Pergi pula kepada kata adjektif yang ke-8 iaitu kata adjektif perasaan. Okey, secara umumnya kita tahu perasaan ni merujuk kepada apa yang kita rasa dalam hati. Jadi kata adjektif perasaan terdiri daripada kata yang menerangkan maksud perasaan sebagai penerang kata. Contoh kata adjektif perasaan, rindu, marah, benci dan sebagainya. Jadi daripada perkataan ini kita dapat bina ayat, dia amat rindu akan emaknya. Mana kata adjektif perasaannya? Rindu. Kata penguatnya amat yang berada di hadapan perkataan rindu. Jadi ayat ni dia ada kata penguat dan juga kata adjektif yang dihimpunkan bersama-sama. Ayat yang kedua, gadis itu segan untuk bertanya kepada gurunya semasa di dalam kelas. Agak-agak mana kata adjektif perasaannya? Segan, ya. Segan ialah perasaan gadis itu. Jadi segan tu ialah kata adjektifnya. Pejam celik. Nampaknya kita telah sampai kepada kata adjektif yang terakhir iaitu kata adjektif panca indera. Secara amnya,
kita telah diajar di bangku sekolah rendah apa itu panca indera yang asas. Contoh, mata untuk melihat, hidung untuk menghidu, lidah untuk merasa, telinga untuk mendengar dan juga tangan untuk menyentuh. Jadi, kata adjektif panca indera terdiri daripada perkataan yang membawa pengertian konsep rasa dengan lidah, lihat dengan mata, dengar dengan telinga, bau dengan hidung, sentuh dengan tangan ataupun gabungan kesemua panca indera sebagai penerang kata nama. Contoh kata adjektif panca indera yang ada ialah payau, wangi dan juga lazat. Sebelum itu, mari kita lihat video ini untuk kita lebih memahami apa itu panca indera. Mari kita saksikan, kita lakukan bersama dan kita nyanyikan bersama-sama. Jom. Lihat dengan mata, rasa dengan lidah, hidu dengan hidung, mari goyang badan, sentuh dengan tangan, dengar dengan telinga, bunyi gelak ketawa, ha 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 ha. Wahai kawan-kawan, mari kita belajar. Ada 5 deria untuk kita semua. Hey! Okey, hasil daripada video ini, kita telah mengenali contoh kata adjektif panca indera dengan lebih jelas. Jadi, kita dah boleh untuk membina ayat-ayat yang mudah. Contoh ayat yang pertama, minuman itu sungguh manis. Mana kata adjektif panca inderanya? Manis. Yang mana di hadapannya ada kata penguat, iaitu sungguh. Manis ini kita gunakan deria lidah untuk mengesan rasa manis. Baiklah, contoh ayat yang kedua, masakan itu terlalu masin. Agak-agak mana agaknya kata adjektif panca indera? Ya, betul. Masin adalah kata adjektif panca indera. Nampaknya selesai sudah tugasan saya pada hari ini. Sebelum saya menghundurkan diri, terimalah beberapa rangkap pantun yang akan saya deklamasikan untuk tatapan semua. Daun sirih dari langkat lalu dibawa ke Indragiri. Sudah kasih tidak sepakat, biar hamba mengundur diri. Anak petani bawa lemari, bentuk kotak 4 persegi. Perpisahan ini tidak dapat dihindari. Semoga kelak berjumpa lagi. Semoga perkongsian pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak dan seterusnya melahirkan generasi muda yang intelek. Kerana ingatlah, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.